Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarlah PAS bernafas dengan politik fitnah. Apa kata wanita muda amanah? Wow. Wanita muda amanah Wardah amat kesal apabila PAS masih menggunakan fitnah sebagai alat politik serta lebih sibuk menyerang daripada membina. Timbalan ketuanya Siti Nur Aisyah Muhammad Zain berkata, politik sebenar adalah politik nilai yang berlandaskan prinsip Islam yaitu keadilan, kasih sayang, dan kebenaran. Wardah menegaskan bahawa politik bukan hanya soal merebut kuasa, tetapi tentang membawa kesejahteraan kepada rakyat dengan prinsip yang baik. Inilah politik rahmah yang digagaskan Islam selaras dengan pengutusan Rasulullah, kata beliau. Menerusi kenyataan hari ini, Siti Nur Aisyah berkata, amanah berpegang teguh kepada prinsip politik rahmah dengan tekad untuk mempertahankan kesucian agama Islam dan memperjuangkan ajaran Islam demi memartabatkan negara. Di samping kita tegas pada dasar yang jelas dalam Islam, amanah juga menitik beratkan pendekatan dakwah dan maqasid syariah yang untuk melahirkan masyarakat madani yang sejahtera. Justru katanya, Islam mengajar umatnya untuk menjaga ketinggian adab dan akhlak mulia seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang digelar sebagai Al-Amin. Baru-baru ini, Pesuruh Jaya PAS Perak merangkap adun Gunung Semanggul, Razman Zakaria mendakwa, Menteri Belia dan Sukan Hanayo mempunyai kaitan dengan keluarga pengasas kumpulan YTL mendiang Tan Sri Dr. Yoh Tiong Lai. Bagaimanapun, selepas dihujani kecaman, Razman yang juga bekas penolong kanan pengarah kastam mengakui terkilaf dan menegaskan pemimpin DAP berkenan tiada kaitan dengan tokoh korporat atau syarikat YTL. Namun ramai juga netizen marah dengan Razman. Kata mereka, selepas kamu memfitnah, mampukah itu menolak pemikiran yang telah difitnah itu ataupun menolak atau membersihkan pemikiran maci-maci, paci-paci, datu-datu, nenek-nenek yang sangat mudah dipengaruhi itu. Mampukan lagi otak mereka, pemikiran mereka dicuci semula sebersih-bersihnya. Bolehkah Razman memberikan jaminan bahawa otak dan pemikiran yang telah mendengar ucapan itu dibersihkan 100% semuanya? Bayangkan, kalau ada 100,000 ahli PAS yang mendengar dan itu pula maci-maci, paci-paci, datu-datu, aki-aki, nenek-nenek semua yang biasanya mudah dipengaruhi ini, mampukah 100 orang itu dibersihkan, 100,000 orang itu dibersihkan semua pemikiran mereka? Atau jangan-jangan hanya 2-3 orang yang bersih mula pemikirannya? Saudara, bagaimanapun, itulah pendapat kamu semua. Mengulas lanjut, Siti Nur Aisyah berkata, beliau percaya bahawa anak muda benci kepada budaya fitnah dan PAS harus berhenti dari politik adu domba yang tidak berkesudahan. Tegasnya lagi, Islam tidak dipandang tinggi apabila perbuatan yang ditegah dalam agama dan bertentangan dengan norma manusia dihalalkan. Jika benar mau menegakkan Islam, mengapa menggunakan cara yang jelas dilarang dalam agama? Adakah PAS sudah ketandusan ide dan produk untuk dijual kepada rakyat? Templaknya lagi. Dalam masa sama, beliau menegaskan amanah menolak sekeras-kerasnya budaya politik fitnah, adu domba dan kebencian dalam politik. Amanah berada di persada politik tanah air dengan berusaha memajukan rakyat melalui dasar yang membawa kebaikan. Amanah akan terus mencari solusi untuk membela kebajikan rakyat dan mewujudkan sebuah negara yang sejahtera buat semua rakyat, kata Siti Nur Aisyah lagi. Saudara-saudara sekalian, amanah juga telah pun mula mengambil tindakan apabila Sanusi cuba mengaitkan amanah dengan DAP. Apabila dalam satu ucapan, Sanusi kononnya mengatakan bahawa amanah lahir dari DAP. Wah, jadi itulah sekarang ini yang menjadi isu. Jadi jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini Akmal Saleh kena ambil perhatian penuh. Bayangkan kalau partai komponen dalam Barisan Nasional sendiri sudah bersuara
Bagaimana lagi nak membangkitkan UMNO kalau dalam kalangan komponen Barisan Nasional pun tak berapa sebulu dengan Akmal Saleh. Akmal Saleh perlu renung kenapa dia tak disukai oleh orang bukan Melayu, kata pemimpin MCA ini. Yang lebih menarik lagi, saudara-saudara sekalian, kita sedar mana-mana parti politik yang tidak mendapat sokongan daripada kalangan bukan Melayu adalah sukar untuk menjadi kerajaan untuk politik terkini. Dengan adanya kemunculan berbagai parti berasaskan Melayu Islam, amatlah sukar untuk mana-mana parti, Barisan Nasional, Perikatan Nasional untuk memerintah. Hanya Pakatan Harapan yang mempunyai kelebihan kerana mempunyai parti amanah dan mempunyai DAP yang disukai oleh orang bukan Melayu serta PKR yang mempunyai kekuatan akar umbi bukan Melayu Islam. Oleh sebab itulah, memang tepat apa yang dikatakan oleh pemimpin ini. Akmal perlu renung kenapa dia tak disukai oleh orang bukan Melayu. Seorang naib presiden MCA membidas Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang telah mengancam untuk menyaman seorang pemimpin parti Johor kerana merujuknya dengan nama julukan yang menghina. Tan Tiap Cheng berkata, Akmal harus merenung kenapa orang Melayu berpandangan negatif terhadapnya. Kata-kata dan tindakan Akmal telah berulang kali mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat bukan Melayu. Ini bukan sekadar pendapat peribadi. Timbalan Ketua Publicity MCA Johor, Lau Yak Kwang atau mana-mana ahli MCA yang mencerminkan persepsi yang lebih luas orang bukan Melayu terhadapnya. Sikap Akmal bukan sahaja merosakkan hubungan antara parti komponen BN, tetapi juga menjejaskan usaha BN untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat bukan Melayu, kata Tan dalam satu kenyataan hari ini. Yang lebih menarik lagi, Akmal Saleh selalu menghentam DAP. Walhal DAP ialah rakan dalam kerajaan perpaduan. Tapi Akmal Saleh tetap seringkali menjadikan DAP sebagai kambing hitam dalam mana-mana isu. Apa-apa pun tetap mencari DAP. Jadi sekarang ini, Akmal Saleh harus sedar. Kalau dia terus mencetuskan provokasi seperti ini, tidak mungkinlah Barisan Nasional akan menjadi kerajaan sekali lagi. Ketua Pemuda UMNO itu sebelum ini menyorot mengenai hantaran Facebook oleh Lau yang menggunakan perkataan yang diterjemahkan sebagai Melayu gila. Akmal berkata ini sama ada serangan ke atas dirinya atau penghinaan terhadap orang Melayu secara keseluruhan. Lau bagaimanapun menjelaskan bahawa perkataan itu frasa biasa yang digunakan di media sosial yang bermaksud Akmal yang sentiasa bertindak tidak rasional. Askara Cina disebut ma yang bermaksud kuda. Bagaimanapun huruf itu juga boleh digunakan secara fonetik untuk mewakili bunyi ma apabila mengalih huruf daripada bahasa lain termasuk perkataan Cina untuk Malaysia, Melayu, Mahathir dan Akmal. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen untuk isu kali ini. Kata Harimau Satu, tak payah renunglah, dia bekerja untuk semua rakyat Malaysia. Black Puma kata Akmal tidak menunjukkan toleransi dan bersikap wibawa terhadap semua masyarakat. Semakin ramai masyarakat bukan Melayu tidak menghormatinya lagi. Harimau Satu kata hanya golongan peniaga yang tidak berkemanusiaan tidak suka dia. Black Puma kata pandangan yang jauh dari kebenaran. Tolong tanya bukan Melayu yang tidak berniaga sebelum memberi pandangan seperti itu. Adakah anda juga setuju seperti yang dinyatakan oleh Harimau Satu bahawa hanya golongan peniaga yang tidak berkemanusiaan tidak menyukai Akmal Saleh, atau seperti yang dikatakan oleh Black Puma bahawa kena tanya semua orang baru tahu siapa sebenarnya yang tidak menyukai Akmal Saleh. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada dua isu dalam satu video kali ini. Pertama,
Dijangka akan berpusu-pusu ahli-ahli PAS Perikatan Nasional keluar daripada Perikatan Nasional. Dijangka beribu-ribu akan keluar daripada Perikatan Nasional dan PAS gara-gara kesilapan dalaman, gara-gara kepincangan dalaman yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dijangkakan bakal ada protes daripada beberapa pemimpin dalam Perikatan Nasional, terutamanya PAS, dan pemimpin-pemimpin itu mungkin akan keluar meninggalkan parti PAS dan Parti Bersatu serta Perikatan Nasional. Buktinya sudah ada ramai yang tak berpuas hati dengan hala tuju Perikatan Nasional sekarang yang cukup signifikan dengan pelbagai fitnah. Hari ini kita dikejutkan dengan satu keputusan daripada Taqiyuddin Hasan. Apabila Taqiyuddin Hasan, Setiausaha Agung PAS, membela Razman Zakaria. Beliau kata, PAS menganggap kekilapan Razman itu sebagai isu terpencil dalam isu Hanayo. Ini bukan isu terpencil. Ramai netizen bahkan pengulas politik nyatakan, ini bukan isu terpencil, ini adalah isu yang sengaja dibuat. Hal ini kerana Razman sudah terbukti banyak kali, bukan 1, 2, 3 kali memfitnah, tetapi sudah berkali-kali. Apabila Taqiyuddin Hasan menyatakan PAS anggap kekilafan Razman itu sebagai isu terpencil, ramai netizen sudah mula mengatakan bahawa PAS ini semakin hari menjadi semakin sesat. Apabila Taqiyuddin menyatakan begitu, dapat dilihat seperti seakan-akan PAS dan Perikatan Nasional menormalisasikan perbuatan fitnah. Sedangkan fitnah itu adalah satu perkara yang besar dosanya, lebih besar daripada membunuh. Jadi, itu sebabnya ramai ahli PAS dijangka akan keluar berpusu-pusu. Berpuluh ribu akan keluar daripada PAS dan Perikatan Nasional kerana mereka sudah mula sedar betapa PAS dah semakin hilang arah, dah semakin sesat. Bayangkan sajalah, perbuatan memfitnah dikata sebagai terpencil. Ini bukan terpencil. Perbuatan dosa fitnah itu bukan perbuatan terpencil, tapi perbuatan terkutuk. Tiada tindakan daripada PAS dan Razman kekal sebagai Pesuruhjaya PAS Perak. Ini bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi sudah banyak kali Razman membuat fitnah. Dan ada yang menyebabkan beliau terpaksa membayar ratusan ribu ringgit akibat fitnah yang dibawanya. Persoalannya, adakah perbuatan fitnah Razman direstui oleh pimpinan PAS? Pertama, fitnah dengan mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membawa LGBT. Itu fitnah pertama yang pernah dibuat oleh Razman Zakaria. Yang kedua, fitnah mengaitkan Nizar Jamaluddin menyokong konsep negara sekular diperjuangkan oleh DAP dan telah pun didenda RM200,000. Ketiga, fitnah mengatakan Lim Guan Eng menyokong larangan pengambilan pekerja hotel wanita memakai tudung, telah pun didenda RM250,000. Selain itu juga memfitnah mengaitkan pengerusi DAP Perak itu dengan insiden mengibarkan bendera negara China di Teluk Intan. Akhirnya dia tampil memohon maaf. Dan terkini fitnah mengaitkan Menteri Belia dan Sukan Hanayo dengan konglomerat YTL. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda? Layakkah lagi Razman Zakaria jadi Pesuruhjaya PAS Perak? Sedangkan beliau seringkali dianggap sebagai pemimpin yang memegang
parti yang kononnya kuat beragama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.